Oke, bahagian kedua, faktor sepunya terbesar. Oke, kita sambung. Oke, cara menyelesaikan tetap sama macam yang kamu cari faktor tadi. Faktor sepunya tetap sama. Oke, sama. Maksudnya, kamu cari dahulu faktor 1, faktor yang kedua, senaraikan. Kemudian, cuma kamu perlu ambil yang terbesar. Contoh, ini contoh tadi, contoh yang kita buat di bahagian 1 tadi. Di antara 1, 2, 4, 8, siapa yang terbesar? 8. Oke? Jadi, sekarang contoh yang lain, 20 dan 35. Oke, untuk 20 sentiasa 1 dan nombor itu sendiri. 35 pun sama. 1 dan nombor itu sendiri. Cuba bahagi 2, kamu akan dapat 10. 3 tidak dapat, 4 boleh, 5. Oke, untuk 35, 2 tidak boleh, 3 tidak boleh, 4 tidak boleh, 5 boleh, dan geng dia 7. Oke, jadi sekarang kita senaraikan faktor bagi 20 ialah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Oke, ini pun senaraikan. Faktor bagi 35 ialah 1, 5, 7, dan 35. Sekarang kita cari, ini banyak kali tulis faktor sepunya bagi 20 dan 35. Jadi siapa yang sama di sini? Siapa yang sama? 1, 2 tidak ada, 4 tidak ada, 5, dan tidak ada yang sama lagi. Jadi maksudnya faktor sepunya bagi 20 dan 35 ialah, senaraikan 1 dan 5. Oke, kemudian faktor sepunya terbesar bagi 20 dan 35, siapa yang paling besar antara 1 dan 5? Ialah 5. Oke. Oke, itu cara 1. Cara kedua, cara kedua ialah dengan cara pembahagian berulang. Maksudnya kamu bahagi berkali-kali. Jangan takut kamu ada kalkulator. Kalkulator yang kira untuk kamu. Oke, sekarang 20 dan 35. Biasa kamu tulis bahagi begini, betul? Kali ini bukan begini. Lain cara dia. Kali ini lurus, ini pun lurus. Oke? Dan syarat dia mesti dua-dua atau semua nombor di dalam ini boleh bahagi nombor yang sama. Contoh, saya cuba nak bahagi 2. 20 boleh bahagi 2. Tapi 35 tidak boleh bahagi 2. Bermaksud kamu tak boleh guna 2. Oke, kita cuba 3. 20 boleh bagi 3, kamu tekan kalkulator. Oke, cikgu guna kalkulator ini. Tengok 20 bahagi 3 tidak boleh. 35 bahagi 3 pun tidak boleh. Jangan ambil yang berpecahan begini. Oke, sekarang kita cuba 4. Oke, coba 4. 20 bahagi 4. Oke, 5 boleh. 35 bahagi 4 tidak boleh. Jadi pun sama, tidak boleh guna 4. Sekarang kita cuba 5. 20 bahagi 5. Oke, 4. 35 bahagi 5 pun dapat. Bermaksud semua ini tidak boleh. Oke, kita hanya guna 5 sahaja. Oke, apa jawapan tadi? 20 bahagi 5, 4. 35
bahagi 5, 7. Oke, jawabannya tulis di bawah. Oke. Oke, kemudian sekarang kita tengok yang terhasil di bawah ini, 4 dan 7. Rasa-rasanya masih boleh bahagi atau tidak? Oke, kalau bahagi 2, 4 boleh, 7 tidak boleh. Bahagi 3 pun sama, 4 tidak boleh, 7 tidak boleh. Kamu mesti cari nombor yang dua-dua boleh bahagi. Oke, maksudnya cari nombor yang semua yang di dalam ini ya boleh bahagi. Kalau salah satu boleh, contoh 20 boleh, 35 tidak boleh, kamu tidak boleh guna. Macam contoh bahagi 2, bahagi 4. Tadi kan 20 boleh bahagi 2, tapi 35 tidak boleh bahagi 2. Jadi jangan guna. 3, 22 tak dapat. 20 boleh bahagi 4, tapi 35 tidak boleh bahagi 4. Jadi pun tidak boleh pakai. Kamu mesti cari nombor yang dua-dua ini, semua ini boleh bahagi nombor yang sama. Oke? Kalau tidak ada, berhenti setakat ini. Jadi cara yang kamu tulis, kali ini kamu boleh guna huruf saja. Ambil huruf F, S, T, B. Oke? F, huruf besar F, S, T, B bagi 20 dan 35 ialah 5 sahaja. Oke? Ini cara pembahagian berulang. Yang ini cara kamu senaraikan. Oke, kita tengok contoh seterusnya. 40 dan 64. Kali ini, sebab senaraikan ini kamu sudah tahu. Sekarang cikgu nak fokus kepada pembahagian berulang. Oke, 40 dan 64. 40,64 senaraikan. Pembahagian berulang, lurus ke bawah, lurus ke tepi. Oke? Sekarang, coba kita bahagi 2. Boleh bahagi 2 sebab ini, dua-dua ini nombor apa? Nombor ganjil kah nombor genap? Nombor genap. Mana-mana nombor genap, kamu mula bahagi 2. Oke, 2 tulis di sini. Kemudian sekarang 40 bahagi 2. Nombor yang di dalam bahagi nombor di luar. Oke, 40 bahagi 2. Oke, kita dapat 20. Cikgu simpan tepi. Jadi tulis 20. Tapi pastikan 64 ini pun boleh bahagi 2. Oke, boleh. Jawapan 32. Ini koma. Adakah dia masih genap? Maksudnya masih boleh bahagi 2. Oke. Oke, cikgu tak perlu tunjukkan kalkulator, maksudnya kamu tahu Nombor dalam ini bahagi yang di luar. 20 bahagi 2, 10. 32 bahagi 2, berapa? Yes, 16. Masih boleh bahagi 2, 5 dan 8. Oke, sekarang tidak boleh lagi. Tidak boleh sudah. Sebab kamu bahagi 2, ini dapat, 5 tidak dapat. Bahagi 3, 2 tidak dapat. Bahagi 4, 8 dapat, 5 tidak dapat. Jadi berhenti di sini. Oke, sekarang kamu tulis apa tadi? F, S, T, B. Faktor sepunya terbesar. F, S, T, B bagi ini. Dari soalan 40 dan 64 ialah. Oke, sekarang semua nombor di tepi. Tadi yang contoh pertama ini dia satu nombor, satu baris saja. Oke, jadi kamu terus ambil 5. Kali ini ada 3 tingkat. Oke, ada 3 nombor di tepi. 3 nombor di tepi ini darab, tepi, darab, tepi.
Maksudnya kamu tulis di sini, ini mesti tulis. Ini salah satu cara kerja yang ada markah. 2 darab 2 darab 2. Oke, kamu tekan kalkulator 2 darab 2 darab 2. Jawapan kamu adalah 8. Oke, jawapan kamu adalah 8. Boleh sertakan ini? Contoh yang ketiga. Dia boleh jadi dua nombor seperti ini, 40, 64. Atau seperti contoh ketiga, 12, 24, 60. Ada 3 nombor. Oke, kamu boleh cuba bahagi 12, 24, 60. Turun tepi. Oke. Dan semua ini adalah nombor genap. Semua nombor genap maksudnya kamu boleh mula bahagi dengan 2. Oke, kamu boleh mula bahagi 2. 12 bahagi 2. Tekan kalkulator. 6. 24 bahagi 2. 12. 30 bahagi 2. 60 bahagi 2. 30. Jadi, semua nombor genap masih boleh bahagi 2. Ini untuk selamat lah. Kalau kamu rasa kamu boleh cari nombor yang lebih besar, terpulang. Yang penting semua boleh bahagi nombor yang sama. 6 bahagi 2, 3. 12 bahagi 2, 6. 30 bahagi 2, berapa? 15. Oke, sekarang. Bolehkah lagi kamu bahagi 2? Ramai pelajar akan berhenti di sini. Oke, ramai pelajar berhenti di sini sebab alasan dia konon tidak boleh bahagi 2. Tidak semestinya. Kamu ini boleh bahagi 3, boleh bahagi 4, boleh bahagi 5. Oke, tidak semestinya kamu berhenti di bahagi 2. 3 tak dapat bahagi 2, 6 dapat bahagi 2, 15 tidak dapat bahagi 2. Okey, dah tak dapat. Tidak. Okey, kamu boleh cuba upgrade sikit. Cuba bahagi 3. Dapat atau tidak? Okey, kita cuba. 3 bahagi 3. Dapat. Dia bagi nombor dia sendiri. 6 bahagi 3 pun dapat. 15 bahagi 3 pun dapat. Jadi, kamu guna bahagi 3. 3 bahagi 3, 1. 6 bahagi 3, 2. 15 bahagi 3, 5. Okey. Di sini memang kamu perlu berhenti. Kenapa? Salah satu nombor sudah dapat akhir dia. 1. Jadi memang tak dapat sudah. Okey, sekarang FSTB bagi 12, 24 dan 60 ialah semua nombor di sini darab 2 darab 2 darab 3. Jawapan 12. Okey, contoh terakhir. 10, 15, 30. Bolehkah bahagi 2? 10 boleh. 15 tidak boleh. Asalkan salah satu tidak boleh. Tidak boleh. Jangan guna. Bahagi 3. 10 boleh? Tidak boleh. Tidak boleh, terus. Bahagi 4 pun tidak boleh. Jangan guna. Bahagi 5. 10 bagi 5, okey, ada. Boleh. 15 bagi 5, boleh. 30 bagi 5. Jadi, kita guna 5. 10 bagi 5, 2. 15 bagi 5, 3. 30 bahagi 5, 6. Bolehkah lagi kamu bahagi? Bahagi 2. Ini boleh, ini tidak boleh. Jangan. Bahagi 3. Oh, ini tidak boleh, ini sudah kecil. Jadi, sudah habis. Maksudnya, faktor sepunya terbesar kamu bagi 10, 15 dan 30 ialah salah. 5. Okey, ini nombor. Sebab ini satu tingkat saja. Tak perlu kamu darab. Bukan macam contoh ini, dia ada 3 tingkat. 1, 2, 3. Jadi, kamu perlu darab. Kalau satu tingkat begini saja, tak perlu. Ambil
dan tulis.